Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan habiskan bab daya dan gerakan. Kita akan tengok subtopik yang terakhir iaitu jisim dan inertia ataupun mass and inertia. And then we will finish with this chapter. Okay, jadi so kita tengok slide yang seterusnya. Jadi apakah itu jisim? What is mass? Jadi jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. Okay, the amount of matter in an object. So jirim dalam bahasa Melayu, bahasa English adalah matter. And SI unit ialah kilogram, kg. So jisim ni dia boleh kira macam berat tapi bukan berat sebenarnya. Okay, bukan berat sebenarnya. Tapi dia diukur dalam unit kilogram, kg. So, jisim ni adalah kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. So, maksudnya bila objek tu mempunyai jisim, okay, dia mempunyai jirim, it has matter, this mean objek tu dia mesti ada unit. Dia mesti ada unit yang kita boleh kira. Contohnya dalam kilogram. So, bukan kebanyakan tapi benda-benda mempunyai jisim, okay. Benda yang hidup juga mempunyai jisim. They also have mass. Jadi apa-apa yang ada jisim, apa-apa yang ada jirim, apa-apa yang ada matter di dalam suatu objek, kita boleh ukur dalam bentuk kilogram dalam unit kilogram iaitu kg. So itu adalah jisim sebenarnya. Apa-apa benda yang ada jirim. So kalau kamu masih ingat lagi, kamu sudah pernah belajar jisim jirim ni masa tahun 5. Okay, masa tahun 5 kamu sudah pernah belajar sains juga. And then kamu belajar lagi masa tingkatan, dan kamu belajar lagi masa tingkatan 4. Okay. Jadi apakah itu inertia? Okay, apakah itu inertia? So inertia ialah kecenderungan suatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun atau bergerak. Okay, the tendency of an object to maintain its original state either at rest or in motion. So maksudnya inertia ni dia akan adalah bila sesuatu objek dia ingin kekal menjadi pegun ataupun dia ingin kekal bergerak. So maksudnya contohnya kalau kita ada satu benda, okay, satu benda ni dia tengah bergerak. So ini adalah inertia. Dia adalah kecenderungan ataupun tendensi sesuatu objek, contohnya ni lah objek A ni, untuk kekal bergerak. Okay, untuk kekal bergerak ataupun contohnya objek B ni untuk dia kekal berhenti, which is pegun. Pegun tu maksudnya dia berhentilah. So inertia tu adalah sesuatu apa yang ada dalam sesuatu objek supaya dia sentiasa bergerak macam objek A ni ataupun dia sentiasa berhenti macam objek B. Okay, so tu adalah inertia. Tu adalah inertia. Jadi contohnya kalau kita tengoklah satu benda yang bergerak. Okay, kita tengok ada satu benda yang bergerak. Contohnya benda C ni, dia sentiasa bergerak. So inertia ni akan cuba kekalkan objek C ni untuk sentiasa bergerak. Okay, inertia ni dia akan cuba untuk kekalkan objek C ni untuk sentiasa bergerak. Walaupun ada benda yang cuba untuk menghentikan, inertia ni akan cuba untuk sentiasa buat objek C bergerak. Contohnya kita ada satu lagi objek D. Okay, dia ni pegun, maksudnya dia statik, dia berhenti, okay, terhenti. Jadi contohnya kita ada satu objek, okay, kita ada satu force yang cuba tolak D ni ke depan. Okay, cuba tolak D ni ke depan. Tapi inertia dia akan cuba berusaha untuk buat D ni kekal pegun. Okay, dia akan cuba untuk buat D ni sentiasa kekal berhenti, tidak akan bergerak. So itu adalah inertia. Bila kita cuba untuk tukar sesuatu daripada berhenti, daripada bergerak ke berhenti, inertia akan berusaha supaya objek tersebut sentiasa bergerak. Kalau contohnya objek tu pegun, okay, objek tu pegun dan kita cuba hentikan, inertia tu dia akan dan cuba bergerak, inertia tu akan
cuba untuk kekalkan objek tu sentiasa pegun, sentiasa terhenti. So, itu adalah inertia. Jadi, seperti biasa, kalau kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu dalam Telegram ataupun dalam komen. Jadi, cikgu akan cuba terangkan lagi. Jadi, itu adalah inertia dan juga jisim yang kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi dekat slide-slide yang seterusnya. Jadi, kalau kamu tengok sini, inertia. Okay, so konsep inertia, konsep inertia telah dinyatakan dalam dalam hukum gerakan Newton. That means Newton law. Okay, suatu objek akan kekal pegun. Maksudnya dia terhenti atau terus bergerak dalam garis lurus dengan laju malar, melainkan terdapat daya luar yang bertindak ke atasnya. So every object continues in its states of rest or uniform motion in a straight line unless it is acted upon by external force. So maksudnya sini, kalau sesuatu objek, okay, dia pegun. Contohnya objek A ni, dia berhenti. Dia akan kekal sahaja berhenti. Itulah disebabkan oleh inertia. Contohnya kalau kita ada objek B, dia bergerak. So dia akan sentiasa kekal bergerak disebabkan oleh inertia. Okay, so maksudnya bila objek tu sentiasa berhenti disebabkan oleh inertia. Kalau objek tu sentiasa bergerak disebabkan oleh inertia. Jadi apa yang Newton First Law ni dia cakap, melainkan terdapat daya luar yang bertindak ke atasnya. Contohnya objek A ni kan dia berhenti. Kita cuba gerakkan. Itu adalah daya luar. Contohnya objek B, dia kan bergerak. So, kita cuba hentikan. Itu adalah daya luar yang bertindak ke atasnya. So, itu adalah inertia. Objek itu akan sentiasa bergerak disebabkan inertia. Objek itu akan sentiasa pegun ataupun terhenti disebabkan oleh inertia. Kecualilah kalau ada sesuatu, contohnya macam manusia, kita tendang bola. So, bola tu terpegun disebabkan oleh inertia tapi kita tendang. So, itu adalah daya luar. Ataupun contohnya ada kereta mainan. Kereta mainan, kamu tengok adik kamu main. Lepas tu kamu cuba, kamu hentikan kereta mainan adik kamu tersebut. So, kan mula-mula dia bergerak tapi dia terhenti. Disebabkan apa? Disebabkan oleh kamu. Mungkin kamu pegang kereta mainan tersebut sampai dia berhenti. Itu maksudnya ada daya luar. Okay, so that's what that mean by inertia. Benda tu akan sentiasa rest disebabkan oleh inertia ataupun dia akan sentiasa bergerak disebabkan oleh inertia. Jadi, lebih besar jisim suatu objek, maksudnya lebih besar dia punya kg, lebih besarlah dia punya inertia. So, lebih besar jisim, yang tadi kg lebih besarlah inertia sesuatu objek. The greater the mass of an object, which is in kg tadi, the bigger its inertia. So, maksudnya lagi besar kg sesuatu objek tersebut, mass sesuatu. Contohnya macam kita ada satu benda ni 10 kilo. So, ni kita ada 1000 kilo contoh. So, maksudnya yang 10 kilo ni dia ada inertia yang kurang. Kalau yang ni kan dia lagi berat. So, inertia dia lebih besar, lebih tinggi, lebih besar. So, itu yang maksud dia. Mass of an object bigger, then dia punya inertia pun akan lebih bigger. Dan kalau kurang, inertia dia pun akan menjadi kurang. Okay, so maksudnya jisim dan juga objek ni, inertia, dia bergantung antara satu sama lain. Bila jisim naik, inertia akan naik. Bila jisim dia rendah, inertia dia pun akan rendah. Sebab itulah jisim dan inertia kamu belajar dalam satu subtopik yang sama. Sebab mereka ada berkaitan. So, contohnya ni, kita ada satu eksperimen yang kamu kena tahu untuk tingkatan 4.
So eksperimen dia adalah the bucket is filled with sand is more difficult to be pushed. Why? What is the relationship between mass and inertia? So maksudnya kita tanya sini, kenapakah objek yang mempunyai pasir ini, kenapakah baldi ataupun bucket yang mempunyai pasir ini lebih susah untuk ditolak? Maksudnya lebih susah untuk bergerak. Sebab dekat awal-awal eksperimen ni, kedua-dua objek ni dia pegun. Dia tergantung-gantung macam tu saja. Dia tidak bergerak. Jadi kalau contohnya cikgu cuba tolak yang ada pasir ni, dia susah untuk bergerak. Banding kalau cikgu tolak benda ni, dia senang untuk bergerak. Yang ni susah sikit untuk bergerak. Kenapa? Sebab macam kita sudah belajar tadi, the greater the mass, maksudnya bila kg dia naik, inertia dia pun akan naik kan. So maksudnya yang ni kosong. Mungkin hanya 2 kilo sahaja. Tapi yang ni kan dia ada pasir. So mungkin ni adalah 12 kilo. So bila kita ada objek yang lebih tinggi dia punya mass ataupun dia punya kg, so dia punya inertia pun akan jadi tinggi. Banding dengan yang 2 kilo ni kan dia rendah sahaja, 2 kilo sahaja. So inertia dia pun akan jadi rendah. Okay, akan jadi rendah. Macam ni dia cakap mass increase, inertia increase. Inilah mass sand ni dia lagi berat kan. So dia punya inertia pun akan lebih besar. Okay, jadi benda ni kamu kena hafal lah. Sebab kadang-kadang dia akan tanya dalam soalan objektif. Sebab dia senang menghafal. Bila benda tu makin berat, bukanlah berat sebenarnya, lebih banyak jisim, so inertia dia pun akan lebih besar. Okay, lebih besar. Contohnya macam kalau cikgu ada kucing. Cikgu ingin buat kucing cikgu bergerak. So contohnya cikgu just push tolak sedikit sahaja kan, jadi dia akan bergerak. Tapi contohnya kalau cikgu ada satu ekor gajah yang besar dan juga berat. Kalau cikgu cuba ingin tolak gajah yang berat tu, tidak senang untuk buat dia bergerak. Banding dengan contohnya kalau cikgu cuba gerakkan kucing. So itulah, kalau lebih berat sesuatu objek, lebih besar kilo dia, kg dia, lebih besarlah dia punya inertia. Dan sebab itulah kenapa yang ada pasir ni dia susah untuk ditolak. Dan juga kalau dia bergerak, dia susah untuk berhenti. Okey? Berbanding dengan kalau yang ni mungkin hanya 2 kilo, dia senang untuk bergerak, dia senang juga untuk kita hentikan. Sebab inertia adalah bergerak dan juga berhenti. So, bila inertia kamu tinggi, bila inertia yang ada pasir ni tinggi, dia susah untuk bergerak dan juga dia susah untuk berhenti. Dan inertia cikgu saya ajar kamu, dia in the state of rest, maksudnya pegun, ataupun in the state of motion, maksudnya dia bergerak. So, bila inertia tinggi, susah untuk berhenti, susah juga untuk menggerakkan objek tersebut. Jadi yang ni kita sudah belajar tadi. Jadi satu lagi eksperimen yang kamu kena tahu juga, coin. Mungkin kamu pernah main ni dengan kawan kamu ataupun adik kamu. So kamu letak sini, kamu letak coin, kamu letak shilling. Masa kamu tarik dengan cepat. Shilling ni dia tidak akan bergerak ke sini. Dia akan masih lagi terpegun. Okay, dia masih lagi terpegun dan sebab itulah dia jatuh ke bawah. Okay, itulah kadang-kadang kalau orang cuba tunjuk magic trick, contohnya kan guna shilling dengan gelas macam ni, kadang-kadang boleh berlaku, boleh terjadi disebabkan inertia. So contohnya bila orang ni, tangan ni dia tarik, dia tarik ke kanan. So kertas ni dia akan bergerak sekali, tetapi shilling ni dia akan sentiasa pegun. It will always in a state of rest. Maksudnya dia akan terpegun, dia berhenti disebabkan apa? Disebabkan oleh inertia. Dia akan kekal berhenti disebabkan oleh inertia
Sebab itulah bila kamu tarik kertas tu, dia bukan, shilling tu bukannya bergerak ke arah tangan kamu, bukan, tapi dia bergerak ke bawah. Sebab dia kekal terpegun. Okay, dia masih kekal terpegun disebabkan oleh inertia. So, walaupun kamu tarik, shilling tu dia akan sentiasa kekal terpegun. Okay, dia akan sentiasa kekal terpegun macam ni, dan pun dia akan jatuh ke bawah. Okay, dia akan jatuh ke bawah. Kertas ni dia akan ikut kamu lah, dia akan ikut tangan kamu, tapi shilling tu dia akan kekal terpegun disebabkan oleh inertia, dan sebab itulah dia jatuh ke bawah. Dia jatuh ke dalam cawan. It's because when you pull this paper, the inertia will keep this coin in a state of rest. So when it is still in a state of rest, it will drop inside the glass. Okay, due to gravity. Jadi beberapa contoh inertia dalam kehidupan harian. So sebenarnya